Captain. Okay. Belen. Stay. Alright. Kita on camera sekarang. Kita on camera sekarang. Jangan pergi Tak, sini. Jangan. tapi kalau orang confuse takut tengok apa ni, walaupun hari ni kita pegang binatang kan macam Captain Jack Sparrow, tapi ni bukan Pirate of Caribbean, ni tetap Borak Kopitiam. Ada macam-macam haiwan dekat sini. Okey. Jadi saya sebenarnya menahan daripada kenapa dia makin ke belakang. Alright, untuk anda terus bersama kami macam-macam kita nak kongsikan di Borak Kopitiam. Captain, mana tu Captain? Captain, sana. Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Case got a big face. They want my spot, they wanna switch place. They want the game, wanna sit ace. Bow, straight to the face. Fall off in this, J ball off in this. My comments hit the floor, you call off in this. They do 100 more, you stall off in this. And then I found my nose, so plug me in this. See those Beanos, Pinos all up in this. Man, y'all not in this. Y'all are not familiar. Y'all are immigrants, the law not in this. Guy. The op, no competitor. Got into it with my last night. She was right, but I had to get at her. 2 rock bands and they dance on my waist. Hit the face, that's the editor. I don't take pics on a jet. Look, this regular G5's all in my. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the child hall. 3 times for them on the internet when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the who ain't called back. 6 times for the kids like me who got ADHD just to kidnapping like ISIS. Whoa, turn the whole world to a crisis. Whoa, walk around the city with an ice pick. I've been paranoid. Usually I ain't like this. Ain't no telling how crazy I might get. Beat the police with a nightstick. In my whole life, I've been lifeless. Now I'm so fly, I'm a flight risk. Whoa, till I pass out. Whoa, throwing stones at my glass house. Whoa, I remember sleeping on my dad's couch. Whoa, now I got the Bentley and it's blacked out. Whoa, family looking at me like a cash cow. Whoa, everybody dissing just to have clout. Whoa, thought you had a chance, now you out. Them up, man, where you at now? Yes, untuk anda. Lupa nak apa, tak sempat lah. Alright. Adik-adik kita kejap lagi kita akan bersama dengan orang. Ini dia kumpulan 222. Okey. 222 Mas. Masalahnya sekarang diorang ni merupakan junior-junior yang hebat yang akan bersama-sama dengan abang-abang mereka yang dalam industri kita. Betul. Kalau tengok diorang lah buat persembahan di mana-mana saja. Ada, kita tengok dia atas stage perform apa semua. Adik-adik ni jugalah, kecil-kecil lagi dah berbakat kan. Tapi apa pun, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Yang baru buka TV tu tengah tengok Borak Kopitiam, jangan lupa pagi-pagi hari Ahad ni sambil-sambil breakfast tu, follow kita punya social media. Facebook, Instagram, Twitter, gunakan hashtag kita Borak Kopitiam. Okey, hari ini memang luar biasa sikit sebab kalau anda tengok daripada awal tadi kita seolah-olah berada di Luar zoo. biasa. Tapi kita berada di petting zoo sebenarnya. Kita nak beritahu dengan anda. Betul. Hari ini memang perkongsian yang sangat menarik khususnya untuk anak-anak kita yang suka dengan haiwan-haiwan peliharaan ni. Betul, ini haiwan-haiwan eksotik kita nak cerita tau Mas. Yes. Tapi masalahnya sebelum kita bercerita, peluh ni dah mencucurah dah. Peluh tadi sebab apa? Peluh sebab pegang. Sebab nervous tu pegang kapten tadi tu. Yeah. Sebab dia bergerak-gerak, kita tak pernah pegang burung kakak tua. Betul. Selalu nampak kalau ada kat Melaka tu orang nak bergambar kena bayar RM5 tu kan. Betul. Tapi hari ni dapat pegang live tu, rasa dia good morning daripada ayam tu juga. Okey. Maksudnya dah pagi lah tu. Betul, Bangun untuk betul. anda semua. Tapi nak tanya jugalah Muaz sebenarnya kan. Okey, contohlah kalau Muaz diberi pilihan kan. Ada banyak haiwan eksotik belakang kita. Kalau Muaz nak bela apa? Saya pun tak tahu saya nak bela apa sebab sampai sekarang saya memikirkan semua haiwan eksotik ni saya takut untuk nak pegang. Alam dah bunyi dah tadi. Ya. Jadi mungkin saya akan ambil rabbit. Rabbit Ataupun anam. Rabbit Yang ni yang paling saya berani. Yang paling comel lah. Yang paling comel. Tapi tadi macam saya dah nampak dah. Saya dah lebih mesra dengan anak rusa. Yam dah. Alam dah cukup dah tu. Yes. Anak rusa. Jadi hari ni memang ada macam-macam yang Betul. akan kami bawakan. Kalau macam FD sebut anak rusa, saya Betul. sebut anak itu haiwan biasa. Betul. Tapi haiwan eksotik ni macam iguana. Ada lagi Ada. iguana. Kita Ular. ada ni
Yang dalam cerita kartun pun ada yang apa Timon nama dia. Yes, Timon and Pumbaa. Itu pun kita Itu bawakan pun ada juga juga. Kejap lagi kita nak jumpa dengan dia, kita nak tanya khabar dia macam mana sebab tadi saya tengok dia bergerak ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan. Dia tak tidur diam. Jadi hari ini kita akan belajar jugalah bagaimana dari segi dia punya Nak jaga behavior dia. betul. Kan sebab kalau Karakter kita tengok dia. tadi kiri kanan mesti ada sebab kenapa? Mungkin dia tak selesa ke? Kita pun tak tahu. Ataupun sebab dia nak join tadi adik-adik ni joget tadi. Lari juga kan. Lepas tu dari segi pemakanan, dari Betul. segi kesihatan, semua tu kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan jom kita nak bawakan juga antara borak viral pada hari inilah. Macam Ni biasa. cerita dia satu benda kejadian yang saya rasa jadi mendebarkanlah untuk mak bapak sekarang ni kan. Sebab apa? Zaman sekarang ni teknologi canggih. Betul. Jadi budak-budak suka main telefon. Bangun tidur tengok telefon Yes. kan. Lepas makan tengok telefon. Sebelum tidur tengok telefon. Jadi ada ceritanya sekarang ni Muaz, satu kejadian yang berlaku. Makcik dia ni mungkin dia bagi anak buah dia tu main telefon. Jadi anak buah dia ni mungkin time tu tengah lapar, tahu pula ada app boleh order makanan online. Dia pun main pilih makanan yang dia suka. Yes. Itu yang sampai nasi berani dia pilih 14. Total bill Muaz bila dia pilih makanan tu semua, total bill dekat 2,000 tau. Okey. Mau tak terkejut makcik tu dan difahamkan semua yang dia masuk. Wahyu pun ada juga tahu untuk daging yang mahal tu termasuk dalam kategori yang dipilih. Betul. Akan tetapi itulah nasib baik dalam apps ni dia bukan auto bila kita dah order dia akan terus bayar. Betul. Maksudnya kita kena mungkin Dia bayar belum daripada check out online. lagi lah, belum check out lagi. Kalau tidak 2,000 dah burn. Jadi nasib baik dia sempat tengok handphone. Betul. Walaupun mula mak kepada Amar ni kata baguslah dah order makan sebab lapar. Tapi barulah makcik dia teringat yang itu telefon aku. Yalah, kat Itu situ apps kan. aku. Apa agaknya dia order ni kan, check balik dulu. Itu sampai dekat 2,000 tapi apa pun sebenarnya benda tu pesanan tu belum dibuat lagi. Belum lagi. Dan makcik dia sempatlah delete balik semualah. Cuma makcik dia kata masa dia tengok tu dia risau juga. Takut kedai tu dah dapat pesanan tu semua kan. Jadi bila dia check balik sampai esok paginya memang kedai tak ada call dia balik semua. Memang pesanan tu belum dibuat. Jadi selamat, alhamdulillah selamat RM2,000. Betul. Jadi itu antara cerita viral yang kita nak bawakan untuk anda dan seterusnya. Kisah viral yang kita nak kongsikan ni Betul. mengenai Superhero. Superhero yang kita semua sedia maklum bahawa superhero ni di alam maya. Di alam maya? Di alam maya maksudnya bukan realiti. Bukan alam maya. Sekarang kita dah realitikan dia. Dah realitikan dia Muaz. Okey. Sebab sekarang baju biasa. Baju realiti memang ada. Saya tengok orang jual mangga pakai baju Spiderman. Betul. Orang jual kat Bazar Ramadan sama juga. Pakai juga. Okey, tapi tak ni cerita dia dekat luar negara lah. Bukan Okey. dekat dalam Malaysia, dekat luar. Yang mana orang ni dia minat sangat tau. Dia tengok cerita Batman kan, Joker and Batman kan. Jadi sebab dia minat sangat dengan Batman tu, dia sanggup habis duit dekat RM100,000 untuk dia buat modifikasi kereta tu jadi macam kereta Batman. Okey. Kereta tu tak adalah kereta kuasa besar kan, dalam 400cc, 600cc macam tu je. Tapi bila dia buat jadi macam kereta Batman dengan kos yang dekat RM100,000 tu, boleh berjalan atas jalan dengan kelajuan pun lebih kurang dalam 100 km sejam. Itu dah memang kalau kita berhenti traffic light, orang minta nombor telefon kita tu. Yes, orang ingat itu ada penggambaran, orang tengok. Ada kamera ke kat sini kan? Tapi itu ternyata bagaimana seorang engineer, ialah dia bersama dengan 6 orang kawan-kawan dia telah pun set up untuk nak buat sendiri kereta Batman ni, buat eksperimen supaya kereta ini boleh berjalan. Dan memang ternyata kalau kita tengok seperti anda sedia nampak di visual sekarang, ini adalah memang seolah-olah kereta Batman yang real. Okey. Jadi difahamkan juga dia belum siap secara sepenuhnya. Akan tetapi dah ada enjin, boleh berjalan dan dia pakai hidrolik untuk pintu buka tu. Dia orang cakap bila ada minat tu kan, bila ada minat, kita ada kelapangan sikit, ada modal sikit, kita mesti kasi jadinya. Sebab kalau macam kat Malaysia, saya pernah nampak tau motor Batman tu. Ada orang buat juga motor Batman. Ada orang buat juga. Tapi kat luar ada orang buat kereta lah. Yes, itulah kalau dah minat kan. Maksudnya benda yang sebelum ni kita tengok dekat filem, ianya memang boleh jadi realiti. Okey, anda boleh tengok berapa banyak silinder yang dipakai, enjin. Ini adalah tempat enjin yang dia letak. 400cc enjin dia. Ini apabila dah bergerak. Nampak tu. Tapi ni masa ni belum siap lagi Muaz. Masa ni belum siap lagi nampak tu. Dia tak ada lagi cover dia, bumbung dia semua belum ada. Max dia pergi 100 laju ke? 100 km sejam. Kira okey lah kan. Kira tak kena speed trap. 1 km sejam. Dan kereta ni boleh naik 2 orang sekarang. Ini masa proses-proses pembuatan dia lah nampak dia buat tu kan. Belum cat lagi. Ini dah siap dah. Itu dia. Jadi itu dia antara viral yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan satu lagi saya nak bagi tahu dengan anda, ini benda viral juga apabila kalau ada di antara anda yang telah bersama dengan Cool FM. Maksudnya follow dekat radio dan sekarang ni kita ada webinar Cool. Antara program pertama anjuran radio di Malaysia ini menganjurkan webinar secara percuma. Kalau sebelum ini bersama dengan saya dan tetamu-tetamu yang hebat. Jadi jangan lupa pada minggu ini kita akan bersama dengan Haiza dan akan membawakan panel-panel yang akan bercerita mengenai kesihatan mental. Antaranya ada Kak Fauzia Latif. Alright, seperti anda saksikan dan juga kita ada Ustaz Haryanto.
Sebab kita semua sudah maklum bahawa kesihatan mental sekarang ini antara benda yang paling penting untuk dibincangkan bersama. Kesihatan mental bukan sakit mental, tetapi kesihatan mental ni adalah bagaimana kita nak menguruskan mental kita agar kita menjalani kehidupan yang positif, ya. Betul, Jadi sekali betul. lagi jangan lupa follow dan juga like Facebook Cool FM untuk anda dapatkan webinar Cool secara percuma. Alright, tapi kita rasanya dah tak sabar dah ni sekarang Muaz. Kita nak bercerita, kita nak tambah lagi nervous kita kan. Nak tambah peluh-peluh ni sebab ada macam-macam lagi haiwan yang kita bawakan hari ni. Bukan setakat dekat belakang kita ni, rusa, arnab, kambing, ayam. Tapi sebenarnya kat dalam studio kita ada lagi macam-macam tau Muaz. Betul. Jadi kalau anda nak tahu bagaimana kami meriahkan studio dengan macam mini zoo. Kalau nak tengok kejap lagi Muaz berpeluh, kok-kok menangis, kita belum tahu lagi kejap lagi akan berlaku ni. Kalau menangis memang hari ni pertama kali Muaz menangis kat Borak Kopi Tiam. Takkan saya seorang menangis. Kita nangis sama-sama Kita lah. nangis sama-sama Kita nangis sama-sama lah. Alright, Okey. jangan ke mana, kembali sebelah sini. Borak Kopi Tiam. Okey, memang kita bawakan kelainan dalam Borak Kopi Tiam hari ini. Anda tengok seperti sedia yang ada ni. Selalunya di dalam set kita hanyalah kerusi. Akan tetapi hari ini kita bawakan haiwan eksotik. Muaz, dia tak bergerak Muaz. Memang dia tak bergerak. Sebab tu kita nak kena belajar dia punya behavior. Macam mana nak bagi dia bergerak? Macam mana dia punya sifat dia supaya kita boleh, ada orang kata kita nak ikut orang ni nak beli haiwan ni kita nak beli. Betul. Kan ada orang ni beli iguana kita nak beli. Nak Tapi juga, nak kita sama. tak belajar macam mana nak bagi dia makan. Macam mana kita nak tahu dia tak selesa? Kalau nampak ni memang selesa sangat sebab dia macam tidur je ni. Saya rasa kita dia- kur pun dia tak pandang kita dah ni. Mungkin dia sesuai dengan Cuaca sekarang ni lah. Mungkin suhu dia, bilik di dia sini suka kan. duduk dekat sini agaknya dalam studio Borak Kopi Tiam. Ataupun mungkin belum waktu time dia bangun tidur. Sebab mungkin dia bangun tidur tengah hari, dia aktif malam, kita tak tahu. Betul. Sebab dia haiwan ni dia ada karakter yang berbeza, cara kehidupan yang berbeza. Jadi itu yang kita nak belajar hari ni kan. Okey, selain daripada itu juga kita semua sudah maklumlah bahawa anak-anak kita, adik-adik kecil kita juga apabila mereka ni belajar mengenai haiwan-haiwan ini, mereka akan cari macam mana dia punya sifat, macam mana ataupun asal dia kat mana dan difahamkan kalau budak-budak ni dia bagi makan kepada haiwan ini secara tak langsung juga memupuk sifat dia tau. Sifat dia sebagai sifat yang sayang kepada haiwan. Betul, ambil berat, bertanggungjawab. Betul. Tapi nak tanyalah macam Muaz kan, yalah Muaz ada anak kan. Selalu bawa anak pergi zoo? Selalu. Maksudnya kenal lah haiwan-haiwan ni semua kan? Kenal. Cuba namakan apa yang ada kat ni. Yang ni nama dia Kena signboard kat situ kan nama dia. Kata Bearded Dragon nama tak, dia. kita tahu benda ni kalau benda macam ni je iguana, betul tak? Ataupun benda macam ni cicak. Betul. Dia karakter macam tu. Tapi Ataupun dia biawak ada, lah kalau kita panggil dia senang ada kan. nama-nama khas dia macam ni. Okey, ini kita tahu dia kura-kura. Tapi sebenarnya dia Kura-kura pattern apa? Dia Sulcata nama dia. Sulcata, tortoise. Sulcata. Yang ni kita dah lipat. Maksudnya dia ada design-design yang berbeza. Dia ada orang cakap ni kira baka-baka yang berlainan. Kalau kita tahu dalam kartun yang itu suka menyerang orang tu Ya, tapi tajam tu ni nampak dia tidur je. Dan untuk pengetahuan anda semua yang berada di depan kami ni yang menguruskan dia bukan seorang dewasa, akan tetapi bagaimana seorang adik-adik kita di peringkat sekolah lagi pada awal lagi dia telah pun berjinak-jinak. Ini hebat lah. Ini betul untuk hebat membela lah, haiwan ni. Bila orang cakap budak kecil boleh bermain dengan haiwan-haiwan eksotik ni, kita tak tahu macam mana nak respon tu, macam mana nak letak diri kita tu sekarang. Okey, jadi oleh kerana itu kita nak jemput Mirza dan juga Puan Maizura selaku ibunya. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Maizura dan juga Mirza. Saya rasa ini gabungan yang hebat sebab bila kita saya rasa bawa boleh- anak dia, silakan ibu dia duduk merupakan penyokong yang paling besar. Silakan sini. Silakan. Silakan Puan. Sihat adik Mirza nah? Okey, abang duk tanya-tanya tadi semua ni mungkin nama setiap haiwan ni berbeza. Jadi daripada umur berapa sebenarnya awak dah mula jatuh cinta kepada haiwan eksotik ni? Saya bermula berjinak-jinak dengan haiwan ni sebenarnya daripada kecil lagi. Sebenarnya daripada Ingat lagi mak cakap umur apa? Masa kau dah umur 2 tahun dulu selalu pegang kura-kura. Betul ha. Umur 2 tahun? 2 tahun. 2 Kan? tahun dah pegang kura-kura. Ya. Memang dalam diri saya lah. Haiwan yang pertama lah macam Mirza masa kecil-kecil tu yang pertama memang betul-betul rapat tu yang mana satu? Mula-mula haiwan pertama saya adalah ayam.
Ayam katik yang kecil. Ayam katik. Ayam katik. Yang tadi kat luar tu Bukan, tu yang tu ayam tu yang besar. Ayam besar. Oh, lain. Okey. Alright. Maksudnya yang pertama mula-mula dulu ayam katik. Memang katik. cukup rapat dengan dia lah. Memang Kira cukup selalu rapat. main dengan dia jugalah. Sampai membiakkan dia lah sampai dapat anak. Hidup lagi tak sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Ada lagi? Okey, jadi Puan bila tengok daripada kecil lagi Mirza ni memang dia mesra dengan haiwan. Sebab kanak-kanak ni ada ramai yang mesra dengan haiwan. Betul. Tapi dia macam tu je lah pegang-pegang. Lepas tu dia lari. Suka tengok-tengok. Suka tengok-tengok. Tapi macam mana Puan nampak dia ni macam dia suka sangat lah. Puan main ke depan sikit Puan. Okey. Sebenarnya Mirza ni memang daripada kecil dia macam natural lah dengan haiwan. Pada pegang tu memang tak takut. Lepas tu dia suka research, nanti dia akan banyak Study, lah. Dia, Mama tahu tak datang ni macam ni. Mama tahu tak dia ni makan ni. Mama tahu tak. Jadi dari situ saya tahu dia minat dekat sangat haiwan-haiwan minat. eksotik. Tapi macam Puan sendiri pun memang Puan yang macam dekatkan dia dengan haiwan-haiwan eksotik ni ke macam mana permulaannya tu? Permulaannya memang kita bawa ke zoo, ke petting zoo. Apa yang ada haiwan semua kita bawa lah sebab kita tengok dia suka kan, dia minat. Kira asalnya adalah minat Puan juga dululah. Sebenarnya saya nak dedahkan dia kepada haiwan je lah. Okey, Saya okey. sebenarnya dari kecil memang saya tak bela binatang. Saya tak ada pet daripada kecil. Kucing itu pun yang saya tak nak ada. tahu tu. Sebab orang cakap selalunya dia datang daripada mak, ayam. mak. Ya. Tapi ni mak memang tak ada bela haiwan. Sampai ke anak terus macam-macam jenis haiwan ada. Itu kita nak tahu. Okey, jadi sekarang ni difahamkan ruang tamu rumah pun dah jadi bukan ruang tamu, dah jadi macam mini zoo. Jadi macam mana? Yalah, sebab bila tengok anak dah minat ni, maksudnya nak korbankan ruang tamu tu Mirza untuk ibu bukan senang tau. Ruang tamu tu dia punya favourite. Jadi macam mana ada toleransi maksudnya okey tak apalah ambillah ruang ni. Dia bermula macam sikit lah. Mula dia daripada hedgehog. Dia start exotic dia Hedgehog. adalah hedgehog lah. Lepas tu dia mula dia kata dia nak breed kan lah benda ni Mama kan. Dia nak tengok macam mana benda ni membiak dia punya. Tengok ruang tamunya macam mana kan. Macam-macam ada. Lepas daripada tu bila dah bertambah dia nak tambah haiwan lain lagi. Ular, lizard. Okey, saya tertanya juga bila nak breed haiwan ini, macam mana Mirza? Saya yakin Mirza memang belajarlah untuk nak breed haiwan bukan senang lah. Betul, Lepas tu betul. benda tu dia jual? Ya. Okey, jadi macam mana masa mula Mirza dapat benda tu? Ilmu tu untuk nak breed haiwan ni boleh jual ni. Jadi sebenarnya saya suka membaca. Jadi rumah pun dah macam library jadi kebanyakan buku yang saya suka baca adalah buku tentang haiwan lah. Jadi masa saya baca mesti akan terbaca juga cara membiak dia. Jadi sebab itu saya cubalah membiakkan dan akhirnya mendapatlah. Yang pertama, haiwan pertama? Yang pertama itulah ayam katik. Ayam katik tadi tu. Yang pertama. Tapi nak tahu macam Mirza sekarang sehingga sekarang dah ada berapa jenis haiwan yang dibela? Sekejap belum sampai turn. Kejap lah. Orang interview sini dulu. Berapa haiwan dah dibela sekarang? Okey, haiwan saya ada dalam 50 lebih. 50 haiwan, lebih? Dan iaitu ada 30 jenis lah. 30 jenis, ada lebih kurang dalam 50 ekor. Ya. 30 jenis. Ya. Maksudnya 30 jenis ada satu hedgehog, ada satu yang iguana ni, satu kura-kura. Macam-macam ada tu Tak ada luar tu kambing, itik, ayam semualah. Okey, Memang ada. jadi Puan, tanggapan jiran-jiran. Yalah, bila kita datang kat rumah sebelah awak tu, rumah jiran tu zoo ke apa? Saya dengar macam-macam haiwan ada bunyi kat sana. Jadi tanggapan jiran ni pun nak kena tengok juga kan? Macam mana tanggapan jiran? Dia jiran sebelah saya tu memang takut sikit lah bila dia datang rumah saya tu kan. Dia pun terkejut, kenapa jadi macam ni ruang tamu. Kan? Tapi kalau untuk orang yang suka nak tengok haiwan ni, banyaklah jiran kalau lalu mesti dia singgah tengok dulu rumah kita. Dia sukalah. Dia suka. Dan kita kena jaga kebersihan. Teringin lah. nak tengok sebenarnya Mirza ni betul-betul rapat dengan haiwan dia kan. Cuba pegang satu. Yang nampak segak yang berdiri ni, ini nama dia apa tadi tu? Iguana ni. Ini bearded dragon. Bearded dragon. Daripada Australia lah. Sebab dia berjambang Bearded. Tu nampak jambang dia. Okay. Tak apalah. Biar dia sesa di tangan Mirza ya. Dengan saya nanti dia tak sesa nanti kan balik dia mengagam. Biar kita tengok Mirza lah yang rapat dengan dia. Kita Tapi tengok dia. bila kat rumah tu dah macam mini zoo, dibenarkan untuk orang datang ke rumah ke macam mana? Selalunya kawan-kawan yang rapat je lah, yang saya kenal je lah, saya benarkan ke rumah. Okey. Tapi itulah nak tahu kan sebab apa Puan memang sebelum ni kata memang tak beli binatang. Jadi sekarang katanya tadi dah ada 50 ekor binatang dekat rumah. Kan ruang tu kat rumah dah penuh macam tu. Macam Puan sendiri pun macam mana? Puan pun mungkin ada hobi Puan sendiri yang nak dibuat kat rumah tapi dah penuh haiwan je tengok kiri kanan semua. Macam mana Puan? Itulah, itu kita berkorban untuk minat anak lah. Sebab saya nampak dia mak cakap ni. dia sangat berminat kan. Lagipun saya nampak ada kesan-kesan positif lah.
Contohnya kepada macam ada penunjang. kesan positif tu Dia nampak? dulu kecil-kecil dia memang suka naik angin sikit lah. Dia tak sabar sikit. Jadi semenjak dia ada haiwan-haiwan ni, haiwan bukan faham kan. Jadi kita pula kena sabar dengan haiwan-haiwan ni. Betul. Ni katanya Muaz nak cuba bearded dragon. Tak, saya sebab bila saya cuba saya risau ya benda-benda macam ni. Nanti saya akan cuba lagi. Tapi kan saya tertanya juga bila awak mempunyai haiwan yang banyak. Rawatan tu juga penting sebab betul lah. bukannya kalau kita bela dia sihat je. Mesti Haiwan ada pun yang ada sakit sakit kan. juga, Pernah ada mesti ada yang sakit. Kan? Okey, jadi oleh kerana itu kita nak bawakan kepada anda doktor yang boleh berkongsikan Bercerita pasal ni, mengenai kalau haiwan-haiwan ni sakit macam mana. Dah sampai dah doktor kita. Yes. Itu dia. Pagi dah saya ingat berkali doktor dah sampai hari ni nak bercerita pasal apa antara jenis-jenis rawatan yang boleh kita buat untuk haiwan ni semua, Muaz. Alright, kita ada Dr. Muhammad Daniel Felix. Saya doktor, apa khabar? Sehat Pagi. walafiat. Okey. Doktor, mana? kita ke sini lah, kita rapat sikit. Aku Okey, kita okey. belakang. Yes. Silakan. Alright. Apa kita buat macam zoo kita sendiri. Bukan rumah, zoo kita sendiri. Okey. Doktor, tadi kita sebut mengenai haiwan-haiwan ni sakit dan sebagainya. Jadi kita tahu sakit bawa pergi klinik, kan? Tapi adakah perbezaan haiwan eksotik dengan haiwan biasa ni dari segi nak jaga dia susah sikit, doktor? Memang sebab haiwan eksotik ni satu contoh macam reptilia ni termasuk ular, they don't have this muscle betul. You tak tahu dia sakit ke tak. So you perlukan banyak history daripada yang tuan punya. So bila dia masuk je kita perlu banyak mendengar lah. Dengar apa dia bagi makan, apa yang terrarium dia macam mana, temperature dia macam mana, semua lah. Maksudnya sekarang ni kalau haiwan-haiwan jenis yang eksotik ni semua, kita tak boleh tengok tahu dia sakit, tak boleh Dia Susah lebih kurang sikit. je. Susah. Susah sikit. Kiranya dia macam ekspresi dia tu macam gitu je lah. Kalau kucing mungkin nampak. Nampak kan. kan? Miza macam mana Miza? Kalau macam ni kan, saya tengok daripada pagi tadi sama je dia punya karakter. Macam mana kita nak tahu dia sakit? Masih mendada je dia tadi kat situ. Dia duduk situ ke? Biasanya macam dia kurang makan, kadang-kadang tak aktif. Tak, okey, kurang makan. Okey, yang ni kita nampak dia bergerak. Ni kura-kura ni. Macam mana kita nak tahu dia tengah tak sihat, sakit dan sebagainya? Kura-kura pula seperti biasa macam tu lah, dia jarang bergerak, lepas tu Dia akan duduk dalam cengkerang je? akan duduk dalam cengkerang, lepas tu mata dia akan lemah, nampak tak sihat lah. Okey. Tapi sebenarnya kalau haiwan pun dia pun perlukan pemakanan yang seimbang juga doktor kan. Yes. Jadi macam kalau contohlah kalau haiwan-haiwan yang berbeza ni, jenis pemakanan ni pun selalunya lain juga dan dia mainkan peranan juga doktor. Memang lain. Ramai tu sebab bagi mereka yang nak berkecimpung dalam bidang ni, dia harus macam adik ni tadi, spend time learn as much about that particular species. Jangan terus macam ikut trend sebab kawan ada, I pun nak. Ramai yang banyak masalah tu geng-geng ni lah yang trend. Tapi bagi geng-geng yang hobis ni yang dah lama dan betul-betul sayang haiwan. But then again, yang trend ni dia orang boleh evolve into a very good hobbies as well. So up to kita lah yang dah lama ni mendidik diorang. Okey, macam Miza sendiri ada tak kumpulan-kumpulan yang memang sama-sama mencintai Pencinta hobi haiwan ni? eksotik, Sebab kan? baru boleh bertukar-tukar pendapat. Ada tak Miza? Ada juga. Kawan-kawan sama bayar ataupun yang lebih dewasa? Biasa lebih dewasa lah. Kira dia paling Dia paling junior lah, paling junior lah kat situ lah. Susah nak jumpa rakan sebaya. Susah dia. betul Miza. Susah nak jumpa sebab saya tengok cara dia memang jenis yang research dan sebagainya lah kan. Jadi okey, haiwan ini diberikan dan dijual. Yang awak jual ni kat mana paling jauh? Adakah di luar negara atau dalam Malaysia saja? Dalam Malaysia sajalah. Dalam Malaysia saja. Tapi macam jenis haiwan yang dijual tu contohnya, macam tadi kata breed breed yang panggil ya, breed. yang paling famous lah selalu mendapat permintaan tu jenis yang mana satu ni? Macam bearded dragon ni. Oh ini. Oh. Sebab dia memang jinak. Okey, kira dan paling senang jaga ke? Paling senang jaga juga. Kecuali dia kan perlukan cahaya untuk dia punya metabolisme dia. Macam doktor sendiri, doktor, klien-klien datang, selalunya haiwan eksotik yang sakit ini paling yang mana? Jenis mana yang paling banyak dibawa ke klinik? Biasa yang eksotik ni kebanyakan reptilia lah. Daripada haiwan yang dia bawa tu kita tahu tahap yang jaga macam mana. Contoh macam kalau bearded dragon ataupun leopard gecko ni kita tahu dia boleh dikatakan entry level. Tapi kalau those yang dah start bawa chameleon yang tukar-tukar tu, that one is orang yang dah lama yang betul-betul pengalaman. Nampak doktor tu tengah merawat tu Ni dekat zoo negara. Zoo negara. I was in zoo negara for dekat 11 tahun dulu. 11 tahun. Maksudnya semua dekat haiwan dalam tu pernah buat medical check up dengan doktor lah Pernah buat medical check up dengan doktor setahun sekali. Okey, nak tahu juga Puan Mai kan sebab ada 50 ekor jenis binatang dekat rumah.
bila nak jaga orang cakap kesihatan binatang-binatang haiwan-haiwan ni semua kan, nak jaga kesihatan dia tu berapa banyak kos yang dibelanjakan selalunya sebulan tu? Sebenarnya kalau kita betul-betul penjagaan yang elok, memang susah nak sakit haiwan ni. Reptilia dia berbanding pada mamalia macam kucing, semua kan. Jadi sebenarnya paling lebih lasak lah kiranya. Lebih lasak lah. Tapi dia memang perlukan penjagaan macam itulah, lampu, kalsium. Kalsium? Dia makan pil kalsium? Dia macam serbuk lah. Okey. Kita kena masukkan biasa. Sebabnya dia nak dapat kalsium daripada mana kan. Betul lah. Jadi kita kena untuk tulang lah. Jadi saya rasa family ni tak pernah bercuti beramai-ramai untuk tinggalkan haiwan ni, betul tak? Sebab dia tak boleh ditinggalkan. Betul kan? Betul. Maksudnya Miza lah akan paling berkuman, tak apalah mama pergi cuti, Miza duduk. Kan? Okey, kos sebulan Itu nak tahu tadi tu. Kosnya berapa tu? Berapa raf lah selalunya. Selepas kalsium serbuk tadi tu. Jadi kosnya berapa? Tolak semua kos-kos. Kalau dari segi pemakanan semua tu tak mahal. Sebabnya dia hanya makan macam mealworm, kita boleh beli di kedai aquarium tu. Jadi RM1 pun dah dapat banyak insek ni. Cuma dari segi masa kita nak start nak beli setup dia tu yang mahal sikit lah. Nak kena beli lampu, nak kena tukar. Dan kena rajin lah. Kalau you tak nak kos mahal untuk lampu, you kena bawa bawah matahari lah. Pula macam tu. Doktor, dari segi haiwan eksotik ni perlu ke dia check up every month juga? Kan sebab kalau tengok nak bagi dia kuat ke dan sebagainya. Nak tengok ada sakit apa ke kan. Kalau bagi mereka yang dah tahu dah lama semua tu, macam kakak ni cakap tadi, tak perlu sangat. Tak perlu. Sebab dia haiwan eksotik ni dua je dia punya punca penyakit dia. Satu, kalau kita tak jaga pemakanan dan nutrition dia. Kedua, how you manage. How you manage macam terrarium. That's why kita nampak ni terrarium. Yang ni pun saya rasa diorang dah banyak compromise a lot of things sebab just untuk viewer nak tengok jenis-jenis haiwan. Because dia perlu ada bulb, dia perlu ada humidifier, dia perlu ada the temperature, everything. Each of the species dia punya temperature dan humidity level tu lain. Because kalau benda tu lari, memang you have to come and see me lah, which I don't want. Kalau boleh, I nak semua tak payah tengok I. You jaga elok-elok, it's good for me. Betul lah. Tapi nampak daripada cara doktor terangkan tu, benda ni makan masa juga nak set up dia, nak jaga semua. Macam adik Rizal sendiri, daripada 50 ekor yang ada tu, berapa banyak masa dia habiskan tu untuk jaga kebersihan dia, nak set up tempat ni semua. Berapa lama tu? Boleh tahan jugalah. Tahan juga. Ada makan ke, kalau contohlah kalau untuk satu ni, Dragon nak gimana? Dragon let lu. Nak jumpa kawan dia sini. Ni, contoh kalau nak set upkan rumah untuk bearded dragon ni, berapa lama masa yang diambil tu? Mungkin dalam sejam, dua. Okey, kira sejam dua dah settle lah. Dan untuk kebersihannya kena bersihkan seminggu sekali ke sebulan sekali ke? Seminggu sekali. Seminggu sekali lah. Sebab reptilia ni dia tak selalu membuang. Dia kita seminggu sekali tu kita bersihkan tu, macam kita bersihkan aquarium yang dibeli ikan ke? Kita kena buang air macam tu, contohnya macam ni, kena buang dia punya tanah-tanah ni, ganti yang baru macam tu juga. Sama juga. Okay. Maksudnya kena disiplin lah, tak boleh lah seminggu tu tak nak buat, tunggu minggu depan, kesian kan haiwan ni. Jadi doktor nasihat kepada semua yang ada dah timbul minat. Timbul minat ni dia bukan boleh minat 2-3 minggu je. Maksudnya ada orang bagi hadiah, seronok. Tapi nak mencuba. Nasihat doktor kepada mereka semua. Well, bagi saya, those yang nak cuba haiwan eksotik ni, dekat social media ramai dah kumpulan-kumpulan ni yang ada. Yang dalam ni pun dah cukup. You can always get contact dengan dia orang and then make sure you ada korban masa satu. Make sure you kena korban sikit keuangan. Sebab ada setengah-setengah tu macam kura-kura ni, dia mampu hidup sampai 20-30 tahun. Kalau you dah separuh jalan jemu, macam mana? Betul. Itu yang kita tak nak tu. Itu yang banyak yang beli yang red ear slider ni, bila dah besar dia buang. Dulu dekat Zoo Negara, I kena terpaksa selamatkan 400 ekor. Banyak tu. Sebab kalau dia buang haiwan eksotik dekat persekitaran kita ni, there's no natural enemy. Dia akan merosakkan kita punya ekosistem. Banyaklah, I mean, dos yang betul-betul dalam eksotik ni, bagi I setakat ni, diorang ni memang jagalah. Jadi memang kena berkira-kira lah. Janganlah masa kecil tengah comel lah. Dah besar sikit tak nak dah. Tak boleh. Macam Puan sendiri, Puan Mai, macam kalau contohlah tengok kan sekarang macam Mirza sendiri pun dah ada 50 ekor kan. Kalau contohlah ada anak-anak kat luar sana nak mencuba bela apa, mungkin boleh cakap kat ibu bapa. Ibu bapa cakap, janganlah, tak payahlah. Susah nanti tak jaga ni. Mak yang kena keluar duit ni. Yes, dia sebenarnya macam saya kan, bila kita sokong minat anak ni, dia akan dengan sendirinya bagi dia tanggungjawab kan, bagi dia lah rasa tanggungjawab untuk
pelihara binatang dia lah kan. Dengan jaga dengan elok. Jadi memang kita kena korban sikit lah untuk selalu mak bapak akan kata nanti mak juga kena jaga kan. Tapi itulah tugas kita untuk ajar anak kita. Kan? Di situlah kita mengajar dia. Kalau nak cakap aja tanggungjawab tolong ni dia. Tapi tak tunjuk tak boleh juga. Tak boleh kan. Sebab saya tertarik, saya tengok Mirza dia buat vlog apa semua. Saya tak tahu pun saya jadi tahu kan macam mana nak berlula dan sebagainya. Jadi Mirza, cita-cita awak bila dah ada benda-benda ni semua, mesti awak ada impian. Apa impian awak agaknya? Saya mau menjadi Dia suka kura-kura kan ni lagi mana ni? Veterina? Saya takut ni. yang terkenal lah. Yang terkenal, Okey. Alright, jadi IG Mirza kalau ada orang nak tengok. Okey, boleh tengok petopia.my. Di situ bolehlah tengok gambar-gambar saya dan update saya lah. Yes. Okey. Doktor macam mana kalau orang nak bertanya tentang haiwan eksotik ni? Mungkin boleh bertanya doktor di Instagram, Facebook. Facebook saya senang ya, Felix Exotic. Okay, and then ada yang nak phone number tu kita PM tepi lah nanti. Okay. And then memang ramai yang minat. Betul. Okay. And then bagi saya pula sebab yang jaga haiwan eksotik ni, vet-vet ni ramai yang tak ada. So saya pun dalam proses nak ajar yang muda-muda ni supaya menyenangkan kumpulan-kumpulan. Alright. Okey, jadi boleh follow Instagram doktor, Facebook doktor dan juga puan dan juga adik Mirza kita. Jadi boleh bertanya, berkongsi pendapat. Saya risau ni ada yang memati daripada tadi ni. Makin lama dia makin mendekat dengan saya ni, Muaz. Jadi kita nak cerita apa? Kita nak cerita pasal ni kucing sebab kita semua sudah maklum Janganlah tengok orang macam itu. Bahawa cerita kalau ada cerita je pasal kucing mesti benda tu jadi viral. Terutamanya kucing-kucing yang comel. Jarang sekali benda-benda macam ni jadi viral lah sebab dia tengok macam tu je. Okey, ni kita nak cerita mengenai kucing apabila yalah kita tengok si kucing ni bila dia bermain-main kan. Nampak lebah. Dia sukalah nak kacau dan sebagainya. Nampak benda bergerak je dia nak kejar. Bila nak bergerak. Jadi ada satu video ni apabila dia tengah bermain dengan lebah tu, tiba-tiba lebah tu sangat dia punya kaki. Lepas tu kemudian dia punya kaki tu dah bengkak. Okey. Jadi bila dah bengkak, si pemilik kepada kucing ni memang telah buat satu video. Video tu video yang comel lah. Biasalah sekarang ni kan. Jadi dia macam lebih pada muka. Nak sangat kan? Kiranya masa dia ambil video tu secara tak sengaja lah dia nampak. Mungkin dia nampak kucing tu tengah seronok main, dia ambil rekod. Tiba-tiba pula kena dengan lebah tu kan. Itu yang lepas tu kejadiannya selepas tu tengok macam mana dia punya tu. Dia gelakkan kucing dia. Enough. Ini ceritanya kucing ni tobat dia tak nak buat lagi ni, Mas. Dia nampak lepas ni lebah dia dah tahu dah. Jangan cuba-cuba lagi lah nak ajak lebah bergurau. Dia kena sengat je itu. Okey, jadi kalau kita tengok haiwan, kucing hampir seluruh rakyat Malaysia suka pada kucing. Betul. Tapi haiwan eksotik ni hanya mereka yang terpilih dan mereka betul-betul arif je yang boleh minat. Sebab tu tadi doktor dah kata, Mirza pun dah kata, pentingnya untuk nak belajar mengenai setiap haiwan ini. Dan kejap lagi kita akan kembali semula. Ada macam-macam lagi kita nak belajar. Dia tak alihkan pandangan ni daripada saya ni. Saya risau ni sekarang ni, takut dia terbang ke apa. Okey, tapi tak apalah, betul lah Mas. Kita belajar lagi pasal haiwan eksotik selepas ni lah. Jangan ke mana dia pula. Okey. Sini. Tak pun. Berak kopi tiam. Aku tengok ada dia datang sini, dia macam nak terbang ke aku siang. Benda ni. Okey. Okey, kita dah masuk ke fasa ataupun segmen yang seterusnya. Yang mana lebih mencabar kami. Masanya untuk kita bermain dengan ular-ular yang ada. Okey. Nampak dia dah datang kan, Mas. Dia tahu orang kalau tak suka dia tahu. Macam mana kalau nak bagi dia atas balik? Up. Okey, kami tak boleh nak suruh dia naik atas. Kita panggil orang yang bersesuaian, yang pakar. Yang boleh cerita pasal benda ni semua. Relax. Kita kena mengundurkan belakang sikit. Jadi kita panggil mana pakar kita Kita ada Halim Jeffrey. Silakan, selamat pagi. Assalamualaikum. Silakan. Ini dia. Bantu kami Jeff. Dia dah terus keluar. Dia macam tahu-tahu tau. Tuan dia dah sampai. Dia dah naik balik ke atas tu. Yes. Okey, Jeff dan seorang lagi? Naufal. Okey. Silakan ke depan sikit. Ya. Okey. Boleh. Alright. Jadi kalau kita lihat ular-ular ni semua dari pelbagai spesies yang ada. Betul, macam warna. Okey, jadi jom kita kongsikan sikit yang ada kat atas kita ni. Ya, yang atas ni ball python. Ball python antara yang paling favourite orang pilih. Ya, yang paling top lah. Paling top. Yang Sebab top. apa?
Sebab dia sangat warna-warna dia yang unik, dia sangat-sangat jinak dan dia tak boleh terlalu besar. Jadi cerita ni sekarang yang ini ball python, tu ball python. Ya, cuma tapi morph dia daripada lain. baka yang berbeza tu. Ya, macam mana? morph dia lain. Okey, ni ada yang paling besar. Sebab Jeff kata tadi dia takkan besar sangat. Yang ni yang paling besar, dia tak boleh terlalu besar. Ya, ada yang jenis yang spesies lain yang boleh besar lagi. Ada saat kita akan keluarkan. Okey. Tapi nak tahulah juga Jeff kan. Macam Jeff sendiri kan. Sejak bila ni mula-mula berjinak bermain dengan ular dan haiwan-haiwan eksotik yang lain ni ada kat sini ni? Kita bermula daripada kecil lah. Kita minat hobi. Daripada kecil? Dari kecil. Maksudnya masa zaman sekolah rendah? Ada sekolah menengah. Sekolah menengah lah. Naufal pun sama juga. Naufal ni adik-beradik ke kawan bisnes ke macam mana? Kawan awak pun mempunyai minat yang sama juga? Juga daripada awal, daripada kecil lagi memang dah minat lah. Okey, jadi kalau kita tengok antara koleksi-koleksi yang ada ni, difahamkan awak juga sekarang jual secara online. Sebab kita tahu masa PKP dulu semuanya secara online. Termasuklah nak jual haiwan eksotik ni. Jadi betul ke online ni dapat demand yang tinggi? Ya, di online ni pasaran lebih meluas. Lepas tu orang ramai yang tengok sangat jinak, mereka sangat minat lah. Habis macam mana dari segi pengantaran? Takkan nak masuk dalam plastik? Macam mana nak bungkus ni haiwan ni semua? Itulah yang berdekatan tu dia orang boleh COD di kedai. Okey. Yang berjauhan ni kita ada pet runner lah. Pet runner. Oh, memang dia yang akan bawa cage apa semua? Yang hantar. Ya, yang berdekatan kita hantar secepat mungkin. Yang berjauhan kita akan kumpul dulu 2-3 orang. Dan kita akan hantar lah. Oh, dia bukannya hantar by bungkus hand lah. masuk dalam kotak, hantar dekat pos lepas tu hantar, bukan macam itu. Yang tu tak boleh, nanti dia tak selesa dan boleh betul. mati. Okey. Dan kalau kita tengok macam yang ni kita senang nak faham lah. Kita tengok ular, kita tahu ni ular. Yang ujung mengembang tu dia punya kepak tu apa nama tu? Dia mengembang ni sebab dia nampak ular ke? Sebab dia rasa terancam dengan ular. Macam ular tu nak serang dia. Itu apa nama tadi tu? Yang tu Feral Dragon. Apa? Fearlet Dragon. Fearlet? Ya. Dia ingat saya pada dinosaur? Dia. Kan? Dia lebih kurang dinosaur, sangat unik lah. Oh, okey. Sebab tu haiwan eksotik ni ramai peminat dia. Dia sangat unik. Tak apalah, kita pegang aja lah dia. Kita pegang je. Satu pegang. Saya boleh pegang. Tapi Muaz kata nak cuba. Tak, saya pun boleh pegang tapi tak apalah. Biar Jeff dia lebih selesa. Jeff. Ini yang ni apa ni Jeff? Ni. Yang ni peridot. Dia sejenis tupai tanah. Tupai tanah. Yang sangat jinak. Ini pun dia boleh, tak apa ke? Kita tengok dalam ni je lah kot. Boleh. Dia sangat jinak. Kalau nak pegang ke apa? Boleh nak pegang. Ni dia pergi ke ni tak apa ke? Boleh. Alright, okey. Kita nak tahu juga bila cerita pasal haiwan eksotik ni, yang tadi kata Jeff kata ada buat penjualan kan haiwan eksotik kan. Betul. Online lagi sekarang lebih banyak demand semenjak pada musim PKP tu kan. Kalau kita tahu tadi kata Jeff kena kumpul 2-3 orang baru hantar kan. Ya, betul. Tapi macam bila orang tu membeli tu selalunya dia didatangkan dengan manual ke orang ni? Macam mana nak membela benda ni? Kita akan orang tak tahu kan. Ya, betul. Kita akan guide lah setengah customer dia orang dah research dah siap. Setengah lebih mudah lah. Betul yang mana yang tak tahu depa berminat, depa tengok cantik, unik, kita akan explain lah. Macam mana penjagaan dia, perubatan dia, makan dia bila sekali. Macam ular ni dia seminggu sekali makan. Okey, ini antara contoh COD yang telah pun dibuat. Beli online lah ni contoh. Orang yang hantar pun orang yang sangat arif pasal haiwan eksotik ni. Ya betul, yang dia tahu jaga kan. Bukan dia panggil mana-mana abang-abang rider hantar, tidak. Abang rider pun takut juga. Tapi kan, kalau kita nak membeli haiwan eksotik ni, adakah kita harus mempunyai lesen ke? Ataupun permit tertentu ke? Ya, ada setengah macam ball python ni memerlukan lesen untuk memelihara. Macam ni corn snake, king snake ni tidak perlukan lesen. Okey. Jadi macam mana? Adakah kita nak beli dulu, apply dulu baru beli ke? Tak perlu. Masa dia membeli di pet shop tu, kita akan sediakan sekali lah. Masa beli masa beli tu kita akan bagi sekali dengan lesen dia. Customer kena bawa lesen tu pergi ke Jabatan Pelitan lah untuk buat lesen simpanan. Okey, faham. Maksudnya setiap daripada haiwan ni dia memang dah ada siap dengan lesen dia lah. Ya, betul. Cuma untuk didaftarkan sahajalah bila dah ada orang cakap pemilik baru lah. Okey, yang ini tadi warna putih ni nama dia? Ni corn snake. Corn snake. Tapi yang ini dia tak boleh letak macam gini juga ke? Dia lebih aktif. Dia elok dekat dalam lah. Elok kat dalam. Ada bisa ke? Tak ada. Yang ini semua tak ada bisa. Ni semua tak ada bisa. Tapi ada, yelah kita tengok pada benda-benda yang viral ni kan. Ada yang kata ular makan tuan dan sebagainya. Sebab masa tidur ada difahamkan ada yang tidur dengan ular. Kan? Ada yang kata ular tu kalau dia duduk panjang, dia dah ukur tuan dia, maksudnya nak suruh standby. Jadi macam mana? Benda-benda tu membuatkan kita yang tak arif pasal haiwan eksotik ni kita rasa takut. Memang banyak di social media dia pada cakap macam itulah. Tapi tu semua kalau ular yang liar tu memang dia boleh makan tuan. Kalau macam ni? Kalau ular macam ni yang jinak ni dia orang lebih agresif bila masa makan. Okey, yang ular jenis ni selalu memang dikalungkan kat leher orang.
Betul kan? Yang ni Burmese Python. Mana ni? Ni mana? Sebab dia macam tu tau. Dia macam nak pergi. So kita kena elaklah dulu. Peluh ni. Cuba pegang sebab ada setengah yang takut ular tapi Saya memang takut. Kita guard begitu kita bagi dia orang Okey, pegang, jadi hari dia orang ni, rasa. Secara langsung kita di Borak Kopitiam kita akan tunjukkan Jeff akan tunjukkan kita cara nak bagi orang yang takut ular hilang perasaan takut tu. Silakan, Muaz. Oi, saya Tak, Jeff boleh guide. pegang tangan Kena sentuh dulu. Dia kena sentuhan. Tu sentuh dulu. Saya sentuh. Saya sentuh pun. Sentuh sikit. Sentuh macam ni. ini. Kita rasa dia dulu. Nak bagi selesa lah. Selesa. Pegang macam ni. Okey kan? good boy. Okey. Boleh pegang ni. Boleh Tak pegang. payah, yang besar tak payah. Pernah ada orang kat Melaka nak bagi saya percuma. Tak payah bayar, you pegang. Tak apa. You simpan saja. Jeff, nak tahu Jeff, macam Jeff buat online ni semua kan, ada ke permintaan daripada luar negara? Ada juga. Boleh hantar ke luar negara? Ya, boleh. Ya, daripada luar negara kita akan guna Jabatan Pelitan. Kita akan import ekspor lah. Sebab Jeff, ada orang kata kan dengan meniaga haiwan-haiwan eksotik ni boleh membuat duit. Sebab terutama sekali orang yang breedkan sendiri. Saya tengok ada member saya daripada kosong tapi dia breed cantik, orang luar negara pun beli. Lama-lama benda tu dah jadi semua pendapatan. Ya betul. Macam ball python ni semua dia ada musim dia untuk breeding. Kalau kita pandai, kita ada research macam mana untuk breeding dia, masa breeding dia. Kita boleh breeding dia. Dia ada cara dia lah. Masa yang tak tentu, macam ada sejuk, dia lebih sejuk, lebih suka mating. Kita akan bagi dah. Kalau orang baru-baru nak mencuba bela tu kan, sebenarnya susah tak nak jaga ni sebenarnya? Ular antara yang paling mudah lah. Yang paling mudah. Sebab dia seminggu sekali makan. Kita bagi makan tikus je kan? Ya, betul. Makan tikus yang putih tu, yang bersih tu, yang kita breed sendiri. Lidah dia yang keluar tu tak ada apa-apa kan sebenarnya? Tak ada. Lidah tu. Aku lebih pada filem-filem lah. Kita lebih takut. Dia nak cuba pegang. Tadi kata boleh bagi Muaz hilang takut ular. Cuba bagi try. Dia saja tu. Okey, kepala dia. Kepala kita tu bawah. Alright, ini secara langsung Muaz dah hilang dah rasa takut dengan ular. Kenapa dia makin? Dia dah berkawan-kawan dah dengan ular sekarang. Dia nak berkenalan. Okey, IG-nya. Jeff. Kita ada page kita lah. Jeff Pet Station. Facebook? Ya, Facebook. Okey. Sekali lagi tadi. Facebook Jeff Pet Station. Yang mana nak beli, nak hemat nasihat kita, boleh kontak lah saya. Kita akan bagi hemat nasihat. Kita akan ajar lah macam mana nak belah haiwan eksotik yang unik ni. Betul, boleh tengok dekat situ. Ramai yang suka belah yang haiwan eksotik ni sebab mereka unik dan lain daripada yang lain lah. Betul. Satu kelainan ada dekat situ. Dia boleh follow dekat situ, boleh cuba. Muaz hari okey Muaz. Tak berpeluh. Okey. Okey lah. Muaz nak beli nanti boleh kontak saya. Ya, saya boleh beli. Saya bagi orang lain lah ya. Jeff, terima kasih Jeff cerita hari ni dekat kita pasal ular-ular ni. Macam mana pengantaran online semua. At least kita tahu basic sikit juga. Alright, Nafal. Terima kasih Nafal. Tapi kalau tadi kita tengok macam mana nak beli dan sebagainya kan. Ini bagaimana pula ada seorang individu yang buka macam mini zoo sebab dia suka. Dia simpan dekat rumah dia juga. Saya tanya juga dia nak jual tak? Dia suka. Dia kira macam adik Mirza tadi lah. Betul lah. Kan? Kan? Kita ada VT dia kan, kita nak tengok. Tadi tu orang tamu kan. Ni dia ambil satu kebun. Oh, satu kebun dekat rumah dia punya. buat. Jadi dia punya apa? Zoo kecil lah. Yes. Mini zoo. Jom kita tengok sama-sama. Jom kita saksikan. Bila berbicara mengenai kucing, itu biasa. Tapi kali ini agak berbeza. Saya berpeluang ke mini zoo seorang pencinta kucing eksotik. Ini dia pemilik kucingnya iaitu Datuk Seri Salma Ismail. Sebenarnya kan pencinta kucing ni dia memang sukakan kucing. Apa jenis kucing pun dia akan suka. Saya daripada kecil lagi memang minat dengan kucing jalanan. Kucing-kucing biasa tu. Dulu masa kecil-kecil dulu memang bela kucing kampung lah. Nampak kucing-kucing dekat tepi jalan tu angkat bawa balik rumah. Bagi makan. Sampai dah besar ni minat dia lain macam pula. Sukakan kucing-kucing eksotik. Inilah hasilnya. Tu yang terbang tu daripada Afrika Selatan. Terbang ke Malaysia. Ini nak belajar ni bagi makan dodol, lemang, rendang. Untuk pengetahuan semua, Datuk mempunyai 5 ekor kucing eksotik. Antaranya 3 kucing caracal dan 2 kucing serval. Banyak-banyak kucing kan. Saya tak nak kucing yang terasa hati. Mana kucing yang paling Datuk sayang Ikutkan hati, semua kucing akak sayang. Tapi yang paling sayang sekali, inilah dia ni. Mozart. Mana telinga dia? Ni telinga dia ni. Manja. Saya lalu, dia nampak saya, dia panggil. Tapi kucing dia tak bunyi miau tau. Dia ada bunyi dia tersendiri. Mana yang bunyi dia? Lebih kurang. Dia pandang pula. Mozart yang pandang. Satu soalan lagi yang saya rasa cepu mas sikit lah. Seram sikit lah. Harga kucing yang paling berharga? Kalau kucing paling mahal, caracal lah. Caracal ni yang paling mahal. Berapa harganya tu? Kalau kat pasaran lebih kurang dalam RM80,000 satu ekor.
Tapi saya dapat diskaun sebab saya ni pencinta kucing kan. Alhamdulillah. Yang seronoknya, Datuk suka menyanyi tau. Terbuai-buai lah kucing tu nanti bila Datuk panggil mereka dengan menyanyi. Tapi itulah Datuk, macam mana boleh ada lagu untuk kucing ni? Dia spontan. Bila kita tengok kucing tu, kita nak panggil dia, tiba-tiba kita ada aura manja. Macam ni kereka ni macam Mozart, Jasmine, Mozart, Jasmine, Mary Luna. Mozart, Jasmine, Mozart, Jasmine, Mary Luna. Alah. Okey, korang semua, selain daripada kucing eksotik yang Datuk ada, ni dia Ni bukan kangaroo tau. Ni bukan kangaroo. Ni nama dia apa Datuk? Wallaby. Wallaby. Ni wallaby albino. Dengannya satu je dalam Malaysia ni betul? Ya, kat Malaysia kita seorang aja ada wallaby albino. Albino daripada mana ni Datuk? Ni daripada Belgium. Belgium. Albino ni bulu dia warna putih, mata dia warna pink. Lepas tu bulu mata dia pun putih. Satu je nak tanya Datuk. Yang kat sana tu apa sebenarnya? Oh, ini rumah dia. Rumah dia ni ada aircon, okey? Sebab dia bila dia nak sejuk, kita bagi dia penghawa dingin nak? Yes, penghawa dingin. Dia memang tidur dekat sini lah kan? Ya, dia suka duduk kat dalam. Ini supaya udara sejuk tak keluar. Okay. So, buatlah macam ni kan. Nampak rasa sejuk? Oh, rasa? Yes. Saya rasa nak masuk. Oh. Comel kan wallaby ni. Tapi bukan senang ni nak dekat dengan wallaby ni. Mungkin sebab pertama kali nampak saya kot kan? Kenapa tak kejar? Tak berani. Saya kejar lah. Kan saya begini. Okeylah, saya pun macam tu lah. Mesti ada yang dah biasa dengar kan? Betul ke orang yang suka kucing ni penyayang? Oh, ya ke? Nak tanya suami saya sekejap. Abang, I ni penyayang tak? Dia kata ya. Betul. Betul lah tu. Yang penting, apa pun haiwan peliharaan anda semua, sayanglah mereka ya. Dan terima kasih banyak Datuk bagi kami Borak Kopitiam singgah di Mini Zoo ni. Wow, saya tengok Datin dengan juga Kokok tu nampak macam serasi sangat dia. Dia punya karakter dua-dua lebih kurang sama. Tapi memang selalu kalau tengok Datin Seri punya IG kan, memang banyak dia kongsikan antara haiwan eksotik yang rare, yang mahal. Jadi itulah dia kita tunjukkan kepada anda. Jadi untuk anda semua yang menyaksikan kami sekarang ini, pastinya ada di antara anda yang pernah dapat satu postcard ataupun ada di antara anda yang pernah dapat pemahaman mengenai e-census. Okey, kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi anda tengok dulu. Ini dia untuk anda, e-census. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita, panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Sejahtera, panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Baik, banci untuk semua. Kita nak tahu juga berapa agaknya jumlah keseluruhan rakyat Malaysia di negara kita sekarang ini. Dan pastinya hari ini bersama dengan kita pengarah kanan bahagian perangkaan penduduk dan demografi, ya, iaitu yang berbahagia Datin Rozita Taha bersama dengan kita. Assalamualaikum. Selamat datang Datin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, jadi pastinya kita nak mengetahui mengenai banci 2020 ataupun e-census ni Datin. Silakan. Okey, terima kasih kepada TV3 kerana memberi peluang kepada kami untuk bersiaran. Ya, jadi banci semua orang dah tahu. Ya, basically kita dah mewar-warkan kepada semua. Ya, jadi saya rasa it's not something yang barulah. Betul. Ya, dan kita pun telah berada di fasa 1 banci. Ya, kita telah laksanakan banci secara online ini mulai pada 7 hari bulan 7 lah, ya, sehingga 30 September. Jadi saya nak tekankan di sini bahawa kepentingan banci ini, ya, dia adalah untuk menyediakan input lah kepada perancangan negara, ya. Jadi tarikh tutup banci kita adalah banci fasa 1 ini adalah pada 30 September. Okay. Jadi saya nak menyerulah kepada semua penduduk Malaysia, ya, yang telah menerima postcard, ya, untuk memberi kerjasamalah, ya, menjawab kepada e-census, ya. Jadi tidaklah sesuatu yang sangat sukar, ya. Just we need
masa dan teruskan menjawab e-census lah. Yes. Dan ada step-step yang telah pun diberikan. Postcard ini telah diberikan kepada anda semua. Jadi anda ambil, jangan pula buang, baca dulu. Kadang-kadang kita tengok, ini nak jual lah ni. Tidak, ini adalah untuk rakyat Malaysia, untuk Banci 2020. Jadi kalau kita tengok bagaimana untuk nak log masuk e-census, bagaimana respon e-census ni sekarang, Datin? Okey. Nak kata bagus tu tidaklah juga ya. Jadi setakat inilah ya. Jadi kita telah pun mengedarkan lebih kurang dekat almost 2 juta ya daripada postcard ini setiap untuk, rumah ya. Yes, ya. Jadi kita ada sasaran kita lah. Kita tak hantar kepada semua orang, tetapi kita memberi peluang kepada semua orang untuk menjawab e-census inilah. Ya, kalau mereka tak menerima postcard, ya mereka boleh mendaftar. Ya, mereka boleh mendaftar. Ya, ada kita melalui portal kita, dia buat pre-registration untuk dia membekalkan alamat. Jadi kita boleh berikan dia punya ID ini untuk dia menjawab e-census dan telah menerima postcard. Ya, postcard ini ID-nya telah tertera lah di dalam postcard, so dia just terus log in, register ke e-census dan menjawab e-census kita. Okey. Ya? Jadi kalau kita tengok ada yang dah dapat postcard dan sebagainya, itu merupakan fasa yang pertama. Yes. Jadi fasa yang kedua, ada orang kata saya tak pandai sangatlah nak masuk e-census ni semua, Datin, kan. Saya kalau boleh nak jumpa dengan orang, tengok depan-depan, kita nak borak berapa isi rumah, nak cerita. Ada tak untuk fasa 2? Maksudnya orang datang ke rumah untuk nak interview ni. Ya, fasa 2 akan bermula pada 7 hari bulan 10 ya sehingga ke 24 hari bulan 10 lah. Ya, fasa kedua ini lebih kepada face to face ya, di mana pembanci akan pergi ke rumah kita lah. Ya, pembanci akan pergi ke rumah kita ya dan melaksanakan pembancian. Ya, jadi pembancian fasa kedua ini kita ada lakukan menggunakan modernisasi menggunakan tablet. Dan juga di kawasan-kawasan yang remote ya, yang pendalaman dan sebagainya yang tiada internet facility, kita akan menggunakan borang lah macam biasalah. Ya, ada borang dan kita akan mengisi melalui borang. Kalau di kawasan-kawasan bandar terutamanya, kita akan pembaci akan bawa tablet ataupun menggunakan dia punya smartphone sendiri untuk dia mengisikan maklumat. Okey, Datin, nanti kita kena standby ni sebab takut nanti bila ada pembanci datang, orang takut benda tu ditipu dan sebagainya. Apa agaknya identiti yang boleh kita tahu mengenai pembanci yang datang? Pembanci yang datang dia akan memakai pas keselamatan lah, pas yang kita keluarkan ya daripada Pejabat Pesuruhjaya Banci. Jadi dia akan tunjukkan pas tu ya, dan penduduk tidak perlu gusar lah. Ya, dia adalah pembanci kita yang kita telah lantik, dan kadang-kadang dia tidak datang berseorangan. Ya, di setengah-setengah kawasan yang agak berbahaya ke, dia akan ada partner lah. Ya, dia akan datang berdua ataupun dengan penyelia dia lah kan. Jadi dia tunjukkan dia punya kad kuasa ya, dan dia terus laksanakan temuduga lah macam kita buat temuduga macam ni. Dan kita menggunakan SOP COVID-19 juga ya. Kita sama ada dia nak masuk ke dalam rumah ke ataupun di luar rumah ke, seeloknya di kawasan yang terbuka lah. Okey. Jadi anda kena sedia maklum lah, sebab takut nanti bila pegawai pembanci itu datang anda lari dan sebagainya. Sebab kita tak biasa bila ada orang datang nak interview kita dan sebagainya kan. Jadi mungkin Datin boleh kongsikan sikit antara aktiviti lain selain daripada Banci 2020 yang dianjurkan ini. Okey, kita melaksanakan fasa 1 ini ya, untuk kita membantu ya orang awam ya untuk mengisi e-census ini. Kita juga membuka klinik-klinik lah ya, klinik-klinik di kawasan-kawasan perumahan ataupun di agensi-agensi lah ya, untuk memberi guide ya, ataupun bantuan lah macam mana cara nak kita log in, macam mana nak isi dan sebagainya lah ya. Jadi selain daripada itu, kita ada hotline kita ya, dia 1800 ya 88 7720 ya. Jadi orang awam boleh menghubungilah kita ya untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya ya. Okey. Jadi sekali lagi, kalau ada sebarang kemusykilan, anda boleh pergi ke laman Sesawang sendiri untuk Banci My e-census 2020 ya, Datin. Kat sana semua boleh kalau nak daftar, kalau nak dapat info, dan akan ada update terkini juga diberikan. Eloklah kita layari portal Banci kita ya, macam-macam maklumat ada di dalam portal ya yang kita telah masukkan ya untuk para penonton ya dan public at large lah ya, dia boleh
tengok apa yang kita laksanakan di situ lah. Ya? Baik, terima kasih Datin. Dalam waktu yang singkat ini akan tetapi kita berikan input untuk Banci 2020 ini sekali lagi yang berbagi Datin Rozita Talha yang merupakan pengarah kanan bahagian perangkaan penduduk dan demografi. Pastinya tugas mereka adalah besar untuk memberikan jumlah keseluruhan demografi rakyat Malaysia. Berapa ramai yang ada di negara kita, berapa ramai lelaki, berapa ramai wanita dan juga pecahan dari peringkat umur, kerana ini adalah sangat penting untuk perancangan negara kita. Jadi kita kembali semula bersama dengan Afni dengan ceritanya kalau tadi dah nak jual secara online, saya dengan Datin ni kebetulan sama pula, dua-dua tak boleh nak tengok haiwan eksotik ni, takut. Tapi Afni dia macam tak takut je. Tak, tapi itulah, terima kasih lah bagi info sebab apa Banci ni kita kena sama-sama laksanakan tanggungjawab kita kan. Okey, jadi kita sebenarnya saya kira lah hari ni kalau kita tengok pada awal Borak Kopitiam hari ni, siapa yang tengok dah boleh mula dah berkira haiwan mana dah lepas ni nak bela, haiwan eksotik mana nak pilih. Tapi tak lengkap kalau kita tak tahu cara macam mana nak menjadikan tempat untuk haiwan ni hidup ataupun tinggal. Jadi ada bersama dengan saya ni tetamu yang cukup istimewa. Dah sampai dah bunyi loceng tu. Yang akan ajar kita macam mana cara untuk menyediakan rumah untuk ular ni. Ini orang yang cukup hebat. Kita ada Azman Han Alihan. Ini dia anak Raja Ular Malaysia. Apa khabar Azman? Khabar baik. Baik walaupun nampak saya agak bergaya macam kerja pejabat, tapi hari ini kita bermain dengan ular Man. Betul. Suatu ketika dulu kalau kita tahu memang Raja Ular Malaysia itu memang cukup terkenal dan inilah orang cakap warisnya yang memang cukup suka juga bermain dengan ular. Kecil-kecil saya nampak ada gambar tu dah pegang ular. Betul hebat lah Man. Tu masa umur berapa Man? Setahun. Umur setahun Setahun. Masih kiranya umur setahun orang main dengan toys, main dengan ular. Betul. Kiranya itu barang mainan pertama lah yang arwah ayah bagi untuk saya. Tapi masa kecil-kecil tu bila pegang ular tu tak ada ke rasa macam macam pelik ke, takut ke? Sebab tak biasanya ada. Kalau macam budak-budak pun tengok benda yang macam kita tak biasa tengok pun takut juga kan? Betul. Tapi saya tak rasa takutlah pada usia tu. Rasa suka? Suka. Rasa suka macam nak berkawan pula dengan ular tu. Okey. Jadi hari ini untuk orang yang kalau mungkin nak bercerita ataupun mungkin nak membela ataupun nak simpan ular ni, kita nak tunjukkan demo sikitlah cara-cara macam mana untuk kita menyediakan. Kita panggil apa ni? Rumah dia ke? Rumah dia, enclosure dia. Betul, tempat tinggal dia. Apa tadi? Quizer? Enclosure dia. Enclosure dia. Tempat yang sesuai untuk letak ular lah. Jadi kalau saya tengok kat belakang ni, dia ada macam, kalau kita boleh tengok sikit dia ada batu-batu kat belakang tu dan juga ada tanah. Betul. Ini sekadar macam dekorasi je ke ataupun memang kena ada? Kena ada untuk dia seselesa untuk dia tinggal. Contohnya sekarang saya nak isikan ular sandboa, ular tanah. Sambil-sambil cuba kita buat. Ni tanah sandboa, desert sand lah. Dia perlukan desert sand. Desert sand. Okey, desert sand ni memang untuk ular spesies ni. Spesies ni, betul. Okey, kiranya diorang ni suka duduk dalam tanah. Betul. Kiranya dia bergantung jugalah kan, kalau ular yang spesies lain mungkin habitat dia lain, cara nak siapkan dia lain. Betul. Tapi yang kita nak letak ni adalah ular sandboa, ular tanah. Ular pasir lah. Ular pasir, betul. Yang duduk daripada Egypt. Kita boleh dapatkan ular ni daripada Egypt lah mostly. Sebab tu dia perlukan desert macam ni. Sand. Boleh saya cuba pegang ke pasir dia ni? Boleh. Ini memang pasir daripada sana? Betul. Desert. Memang khas. Memang imported daripada sana. Okey. Jadi kita dah siapkan dia, kita ada pasir, kita ada kayu, kita ada batu dan ada daun sikit. Betul. Ini cara paling mudah lah kiranya. Betul. Paling basic lah. Paling basic lah. Setup. Lepas tu baru kita boleh letak. Inilah ularnya. Ularnya. Tak apa. Boleh letaklah dalam tu. Okey. Ini memang ular yang memang suka tinggal. Dia akan masuk dalam pasir. Banyaklah. Dia boleh sekalikan banyak-banyak? Boleh. Sebab kalau kita tengok yang lain-lain yang ada kita ni, satu bekas tank, akuarium dia, satu tank itu satu ekor saja. Betul. Sebab diorang ni jenis yang kecil, diorang boleh duduk. Tak ada dia bergaduh ke apa, tak ada lah. Sebab diorang bila duduk dalam tanah ni, one side satu-satu ni duduk one position yang Okey, alright. Tapi macam yang Azman kata tadi kan, macam ni dia akan masuk dalam tanah. Okey, kita tengok sikit, nampak ular tu dia dah mula masuk dalam pasir dia tu. Dia dah jumpa pasir dia balik, dia dah masuk dah. Ini cakap ni rumah aku ni dah jumpa dah. Kenapa kita perlu, contohnya kenapa kita tak pakai surat khabar ke untuk decoration dia? Kalau contoh kita buat macam tu, kita tak hias yang exactly macam mana natural dia, dia orang akan jatuh stres. Binatang ni akan stres. Bila dia stres, dia tak akan makan.
Dia tak akan makan maksudnya Dia bagi tak makan pun dia tak akan makan. Dia tak akan makan sebabkan dia stres. Tak boleh lah macam tak tu. boleh macam tu. Sebab Kiranya tu kita, kalau pasir ni kan, contohlah kalau pasir desert ni kita tak dapat. Kita nak bela ular jenis ni. Kita letak pasir pantai boleh? Tak boleh. Oh tak boleh juga. Tak Memang boleh. kena pasir dia. Pasir dia. Mostly dekat kedai haiwan eksotik boleh dapat. Jadi itu masalahnya kalau kenapa ular tu tak makan makanan yang kita bagi sebab mungkin habitat dia tak bersesuaian dengan yang kita sediakan. Natural kita tak sediakan yang betul. Okey, kalau macam yang dekat belakang tu contohnya, ini kita letak tanah juga. Ini saya letak kokopit. Kita panggil kokopit. Kokopit? Tanah kokopit. Okey. Dia buka kokopit. pula okey tak apalah. Ini Azman ada kokopit. kat situ. Azman tunjuk demo itu tanah yang jenis yang ada rumput-rumput juga. Rumput-rumput betul. Okey, ini baka apa dalam ni? Ini jenis Titianum head albino dengan tiger retic. Jenis ular sawa luar negara punya juga. Dan tanah ni pun sama juga dekat habitat Bukan. dia punya. Ini kita boleh dapat kat negara kita. Sebab dia bolehlah hidup dengan habitat ni Dia jenis sawa ni boleh hidup dengan habitat. Okey, kalau ular kita bermain dengan pasir dan tanah. Pasir dengan tanah betul. Kalau yang ni frog. Bullfrog. Saya tak nampak frog ni kat mana ni? Tak nampak. Tapi maksudnya habitat bullfrog ni memang macam ini? Memang macam ni. Dia menyorok kat sini dalam dia. Ini nampak kalau daripada segi cara nak menyediakan habitat ni nampak macam dia lebih tropika punya. Tropika betul. Punya environment kan? Betul. Bullfrog ni memang sesuai untuk macam inilah. Betul macam inilah sesuai. Okey. Tapi itulah kadang-kadang kalau orang yang contohnya nak belajar pasal haiwan-haiwan eksotik ni kan. Bila tengok tempat ni nampak bila orang dah siapkan cantik. Betul. Tapi kalau orang baru nak belajar dia tak tahu macam mana teman? Boleh DM tepi ke macam mana? Betul. Boleh DM tepi lah. Ataupun boleh tengok Google ke kat YouTube ke ada jugalah. Boleh. Ada diorang ada ajar jugalah. Sebab yang ni decoration ni pun untuk katak kita buat ni tujuan dia untuk sama natural. Untuk frog ni kita memang kena sediakan natural dia macam tu. Sama tak kalau tidak dia akan stres sama. Tak boleh, dia akan tak makan, nanti boleh jadi sakit. Dia akan muntah, apa yang dia makan dia tak muntah. Itu tu lampu atas tu, lampu yang tu pun memang untuk dia. Okey, untuk dia mudah hadam. Contohnya macam katak jenis katak ni semua makan tikus. Kiranya benda paling penting sekali untuk permulaan kalau nak membela haiwan eksotik ni, kita kena tahu habitat dia macam mana. Okey, sekarang ni nak tahu pula pasal Azman ni sebagai seorang anak raja ular. Umur 1 tahun dah pegang ular. Selalu buat persembahan juga ke ular? Betul. Mostly banyak buat persembahan 5-6 tahun lepas lah banyak buat persembahan atas pentas program hari jadi macamnya mostly banyak haiwan berbisa lah sebelum ni banyak pada haiwan berbisa maksudnya bukan ular je. Ular tedung. Ular tedung. Alright. Ular tedung. Alright. Okey. Tapi mungkin nak tanya satu je lah. Satu kenangan yang paling Azman ingat sekali sepanjang buat persembahan dengan ular ni. Ada tak yang mungkin insiden. Yalah, insiden. mungkin yang teruk ke, mungkin yang elok ke. Time dengan arwah ayah lah masa sekali dengan arwah ayah main dekat atas pentas terkena gigitan lah. Ular tu ular tu. Silap lah ke aksiden yang kiranya ular yang dibuat persembahan tu pun memang ada bisa lah. Yang saya kena gigit tu tak ada bisa punya. Cuma dia gigit lah. Midilli venom. Dia bisa dia tak bawa maut. Kiranya midilli venom. Alright. Dan sampai sekarang masih lagi meneruskan persembahan dengan ular juga. Tidak. Power lah. Betul. Power lah. Dan sekarang ada juga dah ajar kita juga macam mana cara untuk sediakan habitat ular. Terima kasih Azman sebab datang hari ni Man. Betul. Okey, kita nak tahu lagi lebih banyak lagi tentang haiwan eksotik selepas ni dalam Borak Kopitiam. Alright, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami hari ini. Memang cukup istimewa dengan kemeriahan adik-adik kita. Petting zoo yang kita bawakan khas di Borak Kopitiam ini. Itulah dia antara aktiviti hujung minggu bersama dengan anak-anak. Sebab kalau ada di antara kita tak tahu nak bawa anak-anak kita pergi mana. Sebabnya kalau kita tengok zoo yang besar, kita tak boleh pegang haiwan-haiwan ni. Tapi kalau petting zoo ni, macam inilah. Boleh bagi makan, boleh tengok dan sebagainya dan boleh belajar. Jadi bersama dengan saya sekarang ni adalah Ketua Pegawai Eksekutif G2G Animal Garden iaitu Encik Mazlan Mat. Yang mana kita semua sudah maklumlah bahawa ini adalah dia lah bawa ni. Dan kalau kita lihat dari segi perniagaan, difahamkan apabila PKP ni memang mengganggu sedikitlah sebab sebelum ni ramai orang datang nak melawat dan sebagainya. Jadi masa 3 bulan langsung tak boleh pergi. Jadi difahamkan 100% juga semua kos ditanggung sendiri oleh Cik Mazlan. Ya, G2G Animal Garden ni kita buat dengan kos sendirilah semua. Jadi bila masa PKP tu kita sangat terjejas sebenarnya. Kita sangat terjejas. Tapi alhamdulillah lah dengan ada
Saya tadi baru belajar macam mana cara nak sediakan rumah ulang. Jadi hari ini kita sambung lagi dengan skala yang lebih besar. Tengah cerita pasal apa tadi? Tengah cerita ni, sambung jap PKP tadi. Pasal PKP. Sama. Masa PKP tadi tu. Okey, masa PKP tu kita agak struggle lah untuk kita survival kita punya animal. Okey. Sebab kita hanya bergantung kepada tiket yang dijual. Tiket. Di Mike Serdang tu. Untuk orang datang tengok betul. kan. Bila 3 bulan kita tutup operasi ni. Memang tak buka langsung? Tak buka langsung. Memang tak dibenarkan. Memang kerajaan tak benarkan. Tempat recreation kan semua, bukan kita saja, semua tempat. Semua pun. Sampai haiwan kena bagi makan. Jadi haiwan kita kena setiap hari kena bagi makan. Dan kita pun ada pekerja 10 orang. Nak cover overhead 50,000 setiap bulan. Jadi apa agaknya tindakan yang dilakukan selepas first step PKP? Masa dia berlaku PKP, saya buat program haiwan angkat. Haiwan angkat dia mean kita offer haiwan kita untuk public jadikan haiwan angkat. Maksudnya macam mana tu? Dia boleh balik rumah? Tak. Bukan? Dia donate kepada kita. Donation kepada kita, maknanya dekat G2G ada haiwan angkat dia. Dan kita bagi token tiket entrance fee macam tu selepas dah habis PKP. Okey, tapi ada sambutan macam mana bila buat promosi untuk haiwan angkat ni? Okeylah, alhamdulillah. Memang dapat sambutan juga. Masyarakat kita sangat prihatin. Sangat prihatin. Banyak juga saya dapat bantuan untuk makanan haiwan kita. Betul sebab kos dia pun dengan dengar tadi kan 50,000 sebulan bukannya satu jumlah yang kecil. Jumlah yang besar tu untuk sediakan makanan, tempat tinggal dia semua kan. Susah tau nak jaga ular ni. Nak sediakan rumah dia tadi baru belajar. Itulah tadi tengok Afni buat perkembangan lagi. Nampak dia punya sekarang dengan evolusi yang ada. Kalau dulu mungkin kita buat rumah macam tu je. Dan macam tu juga nak menyediakan haiwan ni tempat tinggal yang selesa untuk dia. Jadi kita faham sekarang ni dah macam trend kembali sebenarnya untuk petting zoo kan. Jadi mungkin boleh kongsikan dari segi petting zoo ni macam mana? Apa agaknya kalau orang nak haiwan ni boleh pilih kan? Saya nak haiwan ni je datang rumah saya. Okey. Atau ada package ke macam mana? Okey, petting zoo kita ada permanent premise tetap lah di Maib Serdang. Okey. Kawasan lebih kurang 1,5 ekar macam tu. Kita open untuk semua orang datang. Untuk semua orang datang boleh tengok. Tapi datang ke rumah orang? Ada? Okey. Buat juga? Selain daripada itu, kita ada kita bawa petting zoo ke tempat orang. Orang birthday. Birthday party ke, kahwin ke, cukur jambul ke. Ada orang kenduri kahwin bawa haiwan. Ada. Untuk budak-budak main. Yalah, dia suka haiwan eksotik tu. Jadi contohnya macam nilah. Kita akan set up macam ni, contoh birthday party kan. Jodoh birthday party kita akan buat macam ni. Ni salah satu produk additional kita lah. Selalunya kalau contoh ialah kalau kita tahu untuk birthday party anak-anak kan, budak-budak kan. Selalunya haiwan yang mana yang lebih dekat dengan kanak-kanak ni? Sebab biasanya rabbit lah. Rabbit lah Rabbit, anak kambing. Ini kanak-kanak suka. Yang cute-cute lah. Kalau macam eksotik ni okey lah tapi kurang sikit. Kanak-kanak dia selalunya kalau ada tu mungkin bapak dia yang nak tengok tu. Biasanya yang eksotik ni bapak excited lebih lah. Bapak excited lebih. Bapak dia nak ambil gambar mak dia kan. Tapi kan bila haiwan ini difahamkan juga ada setengah haiwan ni sensitif. Kalau dipegang banyak kali, salah pegangnya boleh mendatangkan kecederaan dan juga dia boleh sakit. Sebenarnya cara kita macam kita keeper, kita penjaga haiwan tu kita tahu sifat haiwan kita tu macam mana. That's why kalau petting zoo konsep ni kita tak biarkan kanak-kanak je sendiri. Tak boleh. Kita kena ada. Kena monitor. Kita punya ranger you nampak kat belakang ni kita sentiasa jaga. Macam mana dengan emosi haiwan ni sendiri kalau kita tengok bila bawa kat majlis-majlis yang ramai orang tak kenal, orang ni pegang, orang tu pegang, dia ada ke dia memberontak kat situ? Dia ada sifat. That's why kita punya ranger kena 24 jam kena handle. Kita tak boleh nak biar customer kita pegang. Sama juga konsep di Animal Garden, G2G Animal Garden di Serdang ni. Kita setiap stesen kita ada ranger yang menjaganya. Okey. Walaupun haiwan tu tak ada berbisa, kita tak biarkan customer pergi sendiri macam tu tak boleh. Tak boleh memang kena ada jaga, kena ada orang monitor jugalah. Kita monitor. Kita ranger kita yang terlatih akan guide customer. Customer nak bergambar apa kita akan guide. Akan ada dekat situ juga. Tak boleh lah pandai-pandai. Kena ikut guide yang diberikan tu jugalah. Kita takut bahaya pada customer, ada gigit semua kan. Semua tu dah jadi tanggungjawab pihak tuan sendiri pula kan kalau dah kena gigit dan sebagainya tu. Tapi nak tahu Cik Masan kan sebab sekarang tadi kata lepas 3 bulan tak boleh buka. Dah ada petting zoo, dah bawa ke majlis-majlis. Macam mana sekarang orang cakap kira dalam sesi pemulihan baliklah ekonomi kita ni? Bila itu hari Julai kan bulan 7 kita dah start operasi balik. Sebenarnya agak menggalakkan. Maknanya orang kita mungkin 3 bulan tu dah boring kat rumah kot. Yelah betul lah tu. Bila 3 bulan tu dah tengok dinding kat rumah kan ada macam-macam kat rumah tu. Betul lah. Jadi
diorang nak berjalan. Diorang nak berjalan lagu pun sekarang rakyat Malaysia tak boleh keluar negara. Betul. Bila tak boleh keluar negara, diorang berbelanja di dalam negeri, Betul. di dalam negara. Boleh cuti-cuti berjalan-jalan, tengok haiwan dalam jadi negara je. pusat-pusat rekreasi lokal, zoo, hotel apa yang lokal produk dapat sambutan. Itu salah satu impact daripada selepas PKP lah. Okey, ni kita nak tanya dengan adik-adik kita ni. Adik, memang sini abang tengok macam takut je tadi. Kenapa? Dalam banyak-banyak haiwan ni, mana satu yang paling adik suka? Bagi bang kita. Ular. Betul ni? suka ular. Okey, cuba pegang. try. Ambil pegang. Uish. Oh, betul lah dia. Adik. Awak suka ular juga? Oi, dia pandai pegang ular lah. Tak, dia minta ular tu macam tu tau. Sini, tengok ni, sini ni, tengok. Ni dia. Cuba bagi kat Muaz ular tu. Abang silap daripada kecil abang tak suka ular. Semua main ular nampak. Awak pun suka juga. Main ular. Baik. Awak tak takut ke? Tak. Tak takut? Awak tak geli? Selama ni Dah saya biasa geli. dia, dah biasa. Awak biasa sebelum ni awak geli. Tapi kan dah tak ada masalah dah. Dah biasa okey. dah. Dia suka ular ni. Alright, Tahu dah. tak ular ni apa nama? Tak tahu? Apa nama tak dia? tahu, kita tanya abang ni. Ni ularnya apa nama? Corn snake. Corn snake. Okey, corn snake. Okey. Tak apa, adik sambung bermain dengan ular. Kita nak tanya lagi pasal haiwan-haiwan eksotik ni. Nampak rasa tercabar jugalah kalau kanak-kanak pun pegang ular, kita tak pegang Sebab kanak-kanak dia tak fikir benda takut. Dia kasi happy benda tu semua. Kita ni dah fikir macam-macam Dia tak nampak lagi bahagian tu. Jadi macam mana kita nak membiasakan orang yang takut macam saya ni? Kan sebab kita memikirkan macam-macam akan jadi. Budak-budak dia tak fikir, dia happy nak pegang dan sebagainya. Jadi ada tak dari segi yalah nak mengajar kita. Sebenarnya kalau nak cuba, ranger kita boleh try. Boleh buat you sampai you boleh pegang. Kiranya I guarantee you akan boleh pegang. Maksudnya sekarang ni orang yang takut, dia boleh jadi tak takut dengan ular tu. Boleh. Boleh guide lah. Boleh. Macam Muaz lah tadi. Muaz pun dah pegang ular. Ya, saya pegang tak. Tapi bukan dalam jangka masa yang lama lah. Tapi mungkin kalau lama kelamaan tu okeylah kot. Takut nak beli pula beli kat rumah nanti. Itu pasal jatuh cinta pula kan. Boleh. Jadi kita boleh try sampai Muaz boleh pegang. Okey, jadi macam mana nasihat kepada orang yang mungkin nampak ini adalah peluang untuk nak buat bisnes dan sebagainya. Sebab dia nampak petting zoo ni dah kat mana-mana je. Betul. Jadi mungkin ada orang nampak peluang ni, apa nasihat yang harus mereka ambil tahu? Sebenarnya industri petting zoo kat Malaysia ni, saya ramai kawan-kawan ramai. Asalnya daripada hobi. Macam saya sendiri daripada hobi. Hobi kita bela haiwan-haiwan dulu, haiwan ni kita letak kat rumah. Saya simpan sendiri. Masa tu saya belum buka animal garden macam tu lah. Daripada hobi, benda ni mendapat sambutan masyarakat. Betul. Dia minta kita untuk pamer ke sekolah, pamer ke IPT, pamer ke event-event macam tu lah. Jadi benda tu dan kita boleh charge dengan rate yang agak kiranya boleh membantu ekonomi kita. Jadi tapi kalau orang nak tahu lebih lanjut, nak lebih detail, nak berkongsi pendapat, boleh follow Instagram, Facebook, apa namanya? G2G Animal Garden. G2G Animal Garden. Itu Facebook dan Instagram. Sama. Okey, tapi ini cerita dia. Terima kasih sebab berkongsi dengan kita hari ini. Ceritanya sekarang, tadi kita bagi adik-adik kita pegang ular, bukan pegang free-free. Betul. Sebab kita nak minta diorang perform. Yes, diorang tak payah bayar tiket hari ini, tapi diorang kena perform untuk kita semua dengan cerita mereka ni mempunyai bakat tarian yang sangat istimewa. Betul. Ada yang kata sebelum ni mereka tak boleh menari pun. Tapi oleh kerana belajar, hari ini mereka dah antara yang sangat hebat. Okey, jadi jom kita persembahkan ni daripada adik 222 kita. Okay. Silakan. Let's go.
Kita tadi patut belah sana post. Baru ngam. Yeah. Macam mana abang terlambat ni? Tu aku dah kata dah awal. Saya tak tahu macam mana abang terlambat. Tapi kita orang yang sebaya ni, okey kat sini. Okey. Dah boleh bangun. Dah habis post lah. Awak punya karakter dia lain macam. Betul. Siapa yang menari tengah-tengah tadi? Dia lah kan? Hebat lah. Okey, dia tak lain-lain. Okey. Jangan risau, abang tak interview. Tak nampak. Penat sangat tu. Okey, yang kita nak interview sekarang ni orang-orang yang ajar dia orang step-step ni. Tapi Dik, mari kita bergerak ke belakang Dik. Ada belajar step undur tak? Kita undur sikit. Macam ni kan? Ini cikgu dia kita bawakan yang mengajar budak-budak ni semua. Macam mana dapat bergerak macam ni. Profesional sangat nampak. Betul. Kita ada Zaid dan juga Syafiqah. Silakan. Kat sini. Inilah orangnya. Apa khabar? Selamat pagi. Saya nak tahu satu benda yang paling penting sekali. Paling kecil umur berapa ni yang ada kat sini ni? Paling kecil umur 6 tahun. Dia angkat tangan dulu. Ini mic. Aku pun nak pergi mic. Paling kecil umur 6 tahun. Mana 6 tahun tadi angkat tangan? Maira 6 tahun. Okey. Alright, kiranya macam untuk sekarang ni nak tahu untuk Syafiqah dengan Zaid sendiri, memang mengajar untuk anak-anak kecil je. Junior Junior. So basically saya dengan Fika ajar untuk kids lah. Okey. Tapi ada juga kelas untuk orang besar dekat Tujuh Studio. Untuk kids tu sampai umur berapa? Untuk kids dari 6 tahun sampai 17 tahun. Sampai 17 kids maksudnya 5 tahun tak lah. 5 tahun tak dibenarkan lagi. Kalau boleh dia macam mana nak cakap? Kalau dia boleh ikut set okey. Tapi kami galakkan macam 5 ke 6 tahun tu dia masuk. Kita ada kelas basic foundation. So kita orang bagi masuk kelas dulu sebab saya dengan Fika basically ajar koreografi. Koreografi dia more advance sikit. Okey, tapi nampak cara-cara step yang dia orang buka tadi tu nampak semuanya macam hip hop lah Dia genre dia hip hop Modern. Hip hop kiranya modern. Memang tu ajar orang cakap tarian dan jenis macam inilah. Ada modern, ada juga tradisional. Ada juga tradisional. Diorang boleh tradisional, boleh kot. Boleh kan? Bagi lagu diorang boleh je. Kan? Sebab ni kita hip hop lah. So okey, let's say lah keluarga nak hantar. Kadang-kadang anak dia langsung tak boleh menari. Boleh lah kalau dia lagu dia menari hentam cowboy dia lah. Kan? Tapi macam mana nak tahu berapa lama masa yang dia ambil tu untuk diorang nak pandai menari dan diorang tak give up. Yang paling penting diorang tak give up. Takut datang satu kelas, mama dah tak mau lah. Yuran dah bayar full ni. Aku kena datang juga ni, mama dah bayar full. Macam mana ni nak settle sekarang? Nak settle. Dia kalau macam mana? Okey, dia macam ni lah. Dia macam ni lah. Yang siapa yang macam budak-budak macam datang tu dia macam tak ada basic ke, tak apa kita akan kira macam mana dia lain daripada yang lain sebab masuk kelas basic foundation yang masuk kelas kids ni basically dorang bukan saja macam improve dorang punya menari, belajar menari tapi dorang at the same time dorang build confidence. And then dorang make new friends. So macam dorang ni semua tak kenal ni asalnya. Ni daripada sekolah lain-lain kan? Daripada sekolah lain. So bila datang dekat studio tu macam dorang kawan macam mula-mula malu lah dah lama-lama macam okey. So kita orang pun kalau macam dorang give up, kita orang try slow talk dengan dorang, kenapa ni, tanya dorang why. Bagi motivation sikit lah. Tapi nak tahu kalau orang yang tak pernah tahu apa pasal nak menari ni, mungkin sebab macam contohlah macam Muaz tadi kata dia nak paksa anak dia untuk masuk. Sebab bapak dia suruh menari tapi anak dia tak nak menari. Sebab anak dia mungkin minat lain. Jadi macam mana kita nak bentuk tu ambil masa berapa lama tu? Selalu 3 bulan boleh? Tak lama lagi. Lama lagi. Ada yang macam contoh yang lama mana? Yang lama ni Ni dulu kecil. Antara yang lama. Dia dah lama lah kat studio daripada dah 3 tahun lah. 3 tahun. So memang makan masa lama baru dia jadi macam ni. Okey, uncle buat dah rasa dah. Abang nak tanya. Siapa kat sini ada akaun TikTok? Dia tak ada. Okey, siapa dia mak dia jaga. Siapa yang tak ada, kita nak minta buat freestyle sikit boleh? Siapa suruh tak ada, balik yang buat. Yang lain dah ada sebab kita boleh tengok dekat akaun dia. Okey, boleh buat freestyle satu. Ni. Okey, cikgu dekat. Music naik sikit. Go. Okey. Yeay. Alright. Power. Satu je. Kita kena bagi tahu kat sini stigma untuk ibu bapa yang berada di luar je. Apa budak-budak ni menari? Ni belajar mesti tak pandai. Anda kena tukar persepsi tersebut kerana budak-budak ni semua memang power dalam bidang masing-masing dan juga dari segi pembelajaran. Boleh tak? Betul tak? Betul. Kan? Jadi ada ibu bapa ni kata menari-menari ni melalaikan. Jadi apa yang
boleh Nasihat hujah-hujah ke tu. apa nak beritahu kan. Nasihatnya macam setiap apa yang kita buat tu kita tak boleh macam pandang dia remeh kan. Macam kita dalam industri seni ni dia luas. And then kalau orang cakap menari ni macam tak boleh pergi jauh lah, tak boleh pergi mana-mana, tapi tu Kita boleh buat dia pergi jauh. kita boleh buat dia pergi jauh. Betul. Ini kira macam kurikulum dia orang lah Muaz. Zaman-zaman kita mana ada kelas macam ni. Tak ada. Kita dulu main cepeh, main batu semban. Jadi itu lain lah feel dia. Sekarang dia orang dah pandai joget-joget B-boys ni. Masa dulu masuk pengangkap, pergi kemah. Okey. Kalau nak follow, siapa nak bertanya, mungkin ada yang nak hantar anak dia belajar juga kan, nak join adik-adik ni semua. Macam mana tu? Dekat Instagram, Facebook semua boleh kongsikan. Okay, so kalau siapa nak hantar anak ke, nak boleh pergi ke Instagram studio, 222 Studio, atau boleh contact studio sendiri. Ya, ada dekat Instagram tu ada tertera dengan nombor telefon, and then ada alamat apa semua, ni so dia. boleh Macam check mana dekat out. skrin tu kan, boleh follow dekat situ. Dia ada Anda schedule kena- dia semua Yes. Dia punya video-video menari dia gempak. Bukan kamera biasa saya tengok. Kamera dia ada gegar-gegar. Alright, okey. Terima kasih sebab datang dan nak cakap adik. Sama-sama. Terima kasih sebab tadi buat freestyle. Rasanya lepas ni mungkin akan buat akaun TikTok Tak nak. Dia tak buat. Dia tak. Okey, apa-apa pun TikTok juga, menari-menari juga, belajar jangan lupa. Belajar, Okey. betul. Alright. Tadi dah pegang ular kan? Kalau dah pegang ular kena joget lagi. Yes. Okey. Jadi Minggu untuk depan. anda semua, terima Betul. kasih bersama dengan kami dan nak ucapkan terima kasih juga kepada tetamu kita yang datang pada hari ini. Memang satu saya rasa perkongsian yang sangat baik Sangat untuk baik. haiwan-haiwan yang kita kongsikan tadi. Ya. Kita Jadi jumpa minggu apa-apa depan pun lah, untuk anda kena belajar dululah untuk nak ambil haiwan eksotik ini. Betul. Alright, jadi kita nak tinggalkan anda semua untuk hari ini Borak Kopitiam dengan persembahan daripada adik-adik kita 222 ni. Kita jumpa minggu depan Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Ready guys. Ready guys. Yang abang boleh kita ikut yang abang.